Mau nampak? Nampak. Macam mana nak bagi nampak? Nampak. Okey Ustaz ada nak contoh-contoh. Ha? Ustaz ada nak contoh-contoh. Boleh lah nak setting nak letak. Kalau awak dah buat, saya boleh setting untuk awak punya lah. Okey, macam ni tau. Belakang. Okey. Yang pertama sekali adalah dia ada dua bahagian tau. Penyediaan slide dengan handout macam ni. Yang keduanya awak punya delivery, awak punya presentation. Okey, regardless of awak dengar apa-apa sebelum ni, awak masuk lecture pasal presentation, technical presentation semua tu, saya tak kisahlah, tapi yang saya nak macam ni. Baik dua isu, satu menyediakan benda ni, yang keduanya present. Baik Yang pertamanya adalah menyediakan benda ni, saya ambil sebagai sampel lah. Buat macam ni. Buat macam ni. Untuk bagi kat saya. Okey, ini untuk bagi kat saya supaya saya boleh refer masa awak present. Macam mana benda ni? Depan dia macam ni. Ini boleh gagah lah ni. Maksud dia kena ada 8-9 perkara atas ni. Ni, yang pertama ada logo. Logo ni tak apa kena dengan logo UniKL sebab dia bulat. Logo UniKL dia bujung telung sikit. Okey, dia orang panggil macam oval betul lah kan. Yang kedua, nama universiti kat atas sini. Okey, nama universiti. Yang ketiga ni awak punya bachelor in bla bla bla. Kalau ada dua-dua lah, BEG dengan BET kan. Lepas tu yang ketiganya adalah semester Januari berapa. Sorry, 1, 2, 3, 4. Yang keempat Yang kelima. Kalau macam ada 4 orang ambil lainan semua kos yang tulis 44. Tulis 44 pun boleh buat dua baris. Slash macam tu sebab slash. Ni nombor 1, ni nombor 2 nama universiti kat sini. Kecilkan ni kecilkan sikit, bubuh atas. Tapi yang ni bubuh tepi ni, atas kiri. Yang ni nombor 2 nama universiti. Nombor 3 awak punya program. Nombor 4 adalah semester. Nombor 5 adalah nama tugasan awak. Nombor 5. Okey. Sorry. Nombor 6. Nombor 5 adalah subjek. Okey. Nombor 7 adalah tajuk. Tajuk tugasan awak ni patut tulis macam ni. Di group ni patut 1.0. Bab 1, pengenalan hubungan internet di Malaysia. Okey. Yang tu yang ke berapa? 7. Yang ke-8 adalah disediakan untuk prepaid for. Ini tak penting tapi ada guna dia. Saya boleh cerita kat awak pasal kenapa kena bubuh nama ni. Dia ada sebab dia. Semua benda ni ada sebab dia. Yang ni yang penting kali ni. Sebab saya nak bagi markah berdasarkan nama ni. Kalau ada guru awak tak ada nama kat sini, kan? Maka awak apa sikit dia. Depa tak nampak sini apa. Sini sikit. Okey. Awak keluar dulu bagi dia duduk kat perempuan-perempuan boleh rapat-rapat nanti. Baik. Okey. So nama ni, nama penuh dengan ID nombor yang betul lah. Yang ke-9 adalah tarikh present ataupun tarikh hantar. So macam ni lah cover Yang ni kalau awak tak mau pakai tape pun boleh, pakai stapler 1, 2, 3 pun boleh. Tak ada masalah. Saya tak suka buku plastik ni sebab saya ni environmentalist sikit lah. Muka surat 2 ni adalah ni saya saja kat awak buat benda ni dulu. Muka surat 2 yang ni. Kalau boleh susunan ni ikut present. Kalau boleh. Nombor 2 Ini yang pertama. Ini nombor 2. Macam ni. Muka surat 2. Katakanlah Khairun Najihah. Yang ni belum lagi. Ini bukan. Ni dia buat pun ni kan. Katalah dia ni nombor 1 present. Ni nombor 2 macam itulah. So supaya saya bila awak present, kadang awak dah buat introduction masa present tu, tapi saya tak perasan muka awak kan. Saya tengok balik, ini muka dia ni, saya dah jahat kan. Maksud dia macam tu lah. Muka ni bagi clear. Gambar candid macam mana pun tak apa. Yang penting muka tu muka dia betul
dan dia nampak muka dia lah, supaya katalah ni Nabila Syafiqah dia present, saya tengok okey, sebab markah awak untuk menyediakan benda ni sama. Saya tak tahu siapa buat kerja macam mana, tapi saya akan bagi markah sama. Katalah awak layak dapat 50 lah, 40, 30 gitu. Tapi kalau yang presentation tak sama. Kalau awak lebih fluent, maka awak akan dapat markah yang lebih baik lah. So muka surat 2 yang ni. Susun mengikut giliran presentation sebaiknya. Okey, yang ketiga adalah sebenarnya yang ni. Ni yang ketiga ni daftar isi kandungan. Daftar isi kandungan. Yang keempat, barulah masuk bab. Awak tengok yang ni dia jadi pelik kan. Bab 1. Ni salah lah ni, dia salah masuk. Maksud dia patutnya macam ni. Baru yang ni. Maknanya bila dah buat isi kandungan ni dia berdasar kepada assignment awak tau, bukan berdasar buku. Kalau awak tengok buku bab awak katalah bab 2, dia tulis 2.0, sini muka surat 60 ke 30 ke. Tahu tak? Itu buku. Tapi bila awak buat yang ni slide ni, awak kena muka surat awak. Muka surat dekat mana ni? Kat sini lah. Ni nampak ni. So saya tak kisah buat muka surat tu kat mana, tapi kena ada lah. Kan? Kena ada dan betul. Contoh kan, kita tengok dia ni buat betul tak? Ekonomi muka surat 12. Tengok muka surat 12. Ekonomi. Ini dia betul lah kan? 12 ekonomi. Okey. Baik. Lepas tu dalam dia, let's see macam ni lah bila awak print nanti, awak kena seolah-olah macam seorang buat dari segi format kan. Tadi ada satu grup jumpa saya kan, mereka punya bila dia combinekan dia punya presentation punya slide tu, nampak macam 6 orang buat yang sangat berbeza. Contohnya dia ni pakai huruf besar kat sini, lagi yang kat sini dia bubuh besar ni, faham tak? Yang maknanya bermakna kata orang lain buat. Faham tak? So jangan macam tu, kena bagi nampak seorang buat. Kalau awak tengok macam buku, saya tak ada bawa buku. Kalau awak tengok buku, cara orang tulis buku tu macam tu. Ambil buku jap, pinjam jap. Apa nama? Syazah. Okey, macam ni Dari segi cara awak tulis tu, dia mesti macam ni. Saya bagi contoh kat awak Contoh awak tengok cara dia ni, buku ni ditulis oleh lebih daripada seorang tau. Tu 2, 4, 6, 8. Kita bukan nak buat standard buku standard macam dissertation ataupun standard thesis, tapi lebih kurang macam itulah. Jangan nampak teruk sangat beza dia. Macam ni awak tengok bab 4 kan. Okey. Awak tengok cara dia tulis. Bab. Dia letak tempat dia letak kan. 4. Saiz dia sama. Cara dia tulis ni. Faham tak? Maksudnya walaupun orang lain berbeza, contohnya bab 4 ni mungkin orang sama buat, bab 5 orang lain buat, tapi cara dia tulis ni sama. Cara dia tulis ni macam mana nak bagi sama? Dia ada 2 cara. Yang pertama, awak bagi tahu siap-siap masing-masing macam mana format dia. Yang buat tu kena ikut. Ataupun yang kedua cara dia adalah akan ada seorang last man yang akan, bila dia orang kawan awak dah bagi kerja dia semua, awak akan buat kerja editing yang akhir. Itu kalau orang buat buku dia panggil ketua editor punya kerja kan. Ketua editor pun kalau dia nak bagi power lagi, dia akan upah satu orang buat proofreading. Proofreading ni dia nak cek setiap tulisan tu tidak ada typo, tidak ada kesalahan. Ni benda ni sama dia punya paragraf dia. Faham tak maksud dia? So sama macam awak punya assignment kan. Assignment awak ni cara dia mesti dia punya tu mesti sama juga. Faham tak? Maksudnya kalau awak buat macam ni kan, 2.1.2 dia punya besar ni, lagi 2.1.3 pun mesti besar ni juga. Macam ni lah. Awak tengok contoh kan, saya bagi contoh awak dia punya format ni dia panggil bab dia format. Ni kan, ni topik dia pengenalan 5.0. Awak tengok 5.1 sama, saiz dia sama, cara dia letak pun sama. Awak tengok kan, ni kan dia lebih ke sini sikit. Ini pun sama, dia lebih sikit.
Macam tu. Dia tak sama dengan 5.1.0 awak tengok 5.1.0 dia bersifat dipanggil anak ataupun subtopik. 5.1.1 awak tengok cara dia tulis dia lain daripada dekat sini. Awak tengok dalam dia dalam kan dalam kan. Ni di luar. Yang ni dalam. Tapi bila dia bersifat subtopik semua sama dalam. Awak faham tak betul dia? Macam tu. Okey. Begitu juga kalau dia bubuh, contohnya kalau dia coating lah, dia coating apa-apa kan, cara dia tulis kalau ayat Quran ke apa semua, cara dia coating tu, dia susun tu sama. Contoh saya beritahu contoh. Contohnya dia tulis Al-Quran. Katakan bab ni ada Al-Quran. Cara dia tulis Al-Quran tu, contohnya kalau di hadapan dia tulis A huruf besar, kalau di tengah dia akan tulis A huruf kecil, Al-Quran. Dan di semua tempat dalam buku ni kalau menulis Quran macam tu. Maksudnya dia format dia sama. So kita bukan dah nak perfect sangat macam tu, tapi kita tak nak kita teruk sangat. Macam saya tengok yang kelas tadi punya hantar kan, saya kata dia you all ni setakat yang dihantar minggu lepas 2 grup tu, saya kata grup you all yang paling teruk sekali. Dan saya minta maaf lah kat grup ni kan. Saya tengok ini Okey, itu tentang format kan. Saya buat contoh buku ni. Okey. Kemudian saya komen dia berdasarkan yang grup nombor 2 buat ni Ni grup Amir Anissa kan. So yang pertama, awak faham tak apa masalah dia? Masalah dia tadi adalah cover lah. Cover ni. Okey. So kita buat cover ni kecilkan sikit macam betul-betul kita punya macam tu. Kan? Dia bujur sikit macam tu lah. Dia duduk atas belah kiri baik. Tu boleh lah tu. Cuma kalau boleh tinggikan, macam tu lah. Boleh. Ni dia pakai landscape. Ikutlah kalau awak rasa landscape tu jadi landscape lah. Kalau awak rasa portrait jadi portrait. Okay. Yang ni berdasarkan dia orang buat saya nak komen Okey. Saya cadangkan awak jangan pakai background gelap hitam. Cuba bayangkan dia nak print bagi saya. Agak-agak macam mana? Awak pakai printer awak print. Habis dah awak. Maknanya kalau awak pakai yang color punya, dia campur kan. So dia akan habis awak punya ink. Sebab tu saya cadang kepada awak, dan semua grup saya cadang macam tu. Awak tengok grup ni buat kan. Slide belakang dia light je kan. Dia tak dihitam, biru gelap gitu kan. Dia akan makan awak punya cartridge ataupun ink awak. So buat color-color pastel je, color-color yang okey. Walaupun awak buat macam ni dari segi nampak tu bagus, dia kontrol kan. Tapi masalah dia bila awak print dia jadi masalah. Okey, itu yang kedua tadi muka surat yang kedua adalah table muka gambar awak kan Yang ketiga tadi adalah table of content yang awak tak buat lah. Ni. Okey, cover. Ini awak punya soalan ni cover. Lepas tu gambar kumpulan dan juga table of content. Lepas tu baru masuk yang ni. Ni table of content ada. Okey, baik. Tak ada muka surat. Okey, tak ada muka surat. Baik. Lepas tu baru masuk pengenalan. Okey. Cuma dari segi format awak tulis ni okey lah ni. Contohnya 2.0 macam tu kan. Okey. Yang ni cuma tulis muka surat dia. Okey. Lepas tu awak tengok kan, cara awak tulis ni sebenarnya cara ni adalah tak ada kreativiti langsung. Saya nak tengok awak punya yang lain. Pokok macam saya nak boleh buat contoh yang baik. Ni tak ada kreativiti dan kerja ni tak ada usaha yang banyak. Awak just copy, letak dalam dia punya template yang ada. Ni memang kalau awak tak jumpa saya awal-awal memang teruk. Dia kena macam kalau awak tengok presentation lepas tu, yang pertama dia mesti ada gambar. Okey, dia mesti ada gambar, dia mesti ada ringkasan, gambar, ringkas. Lepas tu dia mesti ada apa dipanggil sebagai dia ada grafik dia. Saya nak macam ni lah, saya nak cerita macam ni dia orang ni pun bukanlah hebat sangat, tapi boleh saya buat contoh. Contoh macam ni kan. Okey, di sini lepas saya komen dia orang ni,
Saya komen diorang contohnya bila cerita pasal apa? Pasal dalam ni cerita tentang perlembagaan. Saya kata carilah benda berkaitan perlembagaan. Nak cari apa? Termasuk dia ni lah buku perlembagaan Malaysia. Mungkin ramai ada orang tak tahu buku perlembagaan ni, buku perlembagaan ni. Nak rujuk perlembagaan, rujuk dalam ni. Perlembagaan persekutuan. Ni cara tulis dia macam ni lah. Dia ada segmen-segmen dia. Awak faham tak? Dia bukan loose. Macam awak ni macam biri-biri yang bebas di atas padang. Tak ada kurungan apa-apa. Dia open. Dia macam tu. Dia macam ni kan. Dia ada gambar. Dia ada segmen-segmen dia. Dia kurung. Dia ringkas. Lepas tu colourful. Okay. Gambar ni macam ni. Ringkas. Dia ada segmen-segmen dia. Dia ada grafik dia. Background dia plain. Ada gambar. Gambar ni mesti berkaitan. Macam mana awak nak pilih gambar? Pilih gambar berkaitan dengan tajuk tu. Kalau cerita Apple, gambar pokok Apple, gambar minuman daripada Apple, boleh masuk. Tapi kalau awak cerita Apple, ambil gambar kami biri-biri, tak kena. Ada konsep dia. Macam ni kan, awak cerita katalah pembentukan kaum di Malaysia. Munasabah tak gambar ni? Munasabah kan? Okey. So ni macam ni boleh diterima. Ataupun ambil gambar paling comel. Ni baguslah. Instead of dia ambil gambar orang tua-tua, baik ambil gambar budak-budak. Sebab orang tengok budak-budak, semua orang kata budak-budak ni comel. Kan? Kalau orang tua-tua dia tak kata comel kan. Apa faham tak? Cara pilih gambar. Mungkin gambar yang cantik, gambar yang unik. Jadi macam ni lah. Buat ringkasan. Macam tu. Cuma yang ni dia tak ada gambar. Ni ada gambar dia. Okey, komposisi penduduk tu kena bagi nampak betul-betul lah. Kalau dia tulis sini kaum Cina, dia mesti bubuh gambar Cina. Dia bubuh gambar Mat Saleh tak betul lah. Sini kaum India, gambar kaum India. Dia ni, saya cerita kat awak ni, macam awak buat poster, sama juga. Cuma poster ni dia bentuk dia sekepin. Tapi yang ni banyak kepin. Kan? Macam tu Kalau macam contoh dalam kita punya bab, dia akan banyak penulisan kan. So kita nak ringkaskan betul-betul ke macam mana Ustaz? Macam ni, ringkas yang awak boleh faham dan awak boleh terang. Jangan ringkas sampai awak pun apa dia tau. Tak tahu nak explain. Faham tak? Awak rasa awak dah hafal dah, tiba-tiba awak bela. Awak pun tenggelam punca. Faham tak maksudnya? Maksudnya awak pun tak tahu apa cerita tau. Tak boleh. So awak mungkin seringkas yang penting awak boleh faham. Pasal saya pun baca juga benda ni. Ni awak cerita pasal ras. Maksudnya bila awak terang kan, apa dia minoriti, apa dia integrasi, apa dia asimilasi ni dalam topik bab 2 kan. Saya pun baca kan. Saya tengok awak, ya ke awak awak terang ni? Ya ke? Saya akan challenge awak lah nanti. Sebab saya pun baca juga. Awak pun baca, betul ke awak faham tu? Maksudnya gitu. Tapi kalau benda tu berpanjang-panjang sangat berlerai, awak boleh ringkaskan saja. Saya tahu dalam ni banyak berlerai kan. Awak yang penting nak cerita apa kat situ. Awak cerita secara minimum pun tak apa. Yang penting ada point dari situ. Ni maksud minoriti apa semua kan, stereotype prasangka. Ni saya pun dah baca juga. Okey. Sebab kadang-kadang benda ni dia agak heavy bagi kita yang tak mengaji benda ni. Termasuk saya lah, saya bidang agama. Saya dah tinggal benda ni lama dah. Zaman saya ambil STPM tu. Bila saya baca pun, kena baca banyak kali baru nak boleh faham. Sebab tu kita kalau kita tak boleh faham secara detail, kita faham secara general. Apa dia nak cerita sebenarnya? Dia nak cerita tentang, kalau kita nak faham etnik ni, benda-benda macam ni lah yang ada dalam konsep, dalam perbincangan berkaitan dengan etnik. Soal pandang kaum lain secara stereotip, kita rasa isu-isu diskriminasi. Macam kita di Malaysia sekarang ni lah, isu-isu macam tu memang ada. Itu perbincangan tentang hubungan etnik lah. Okey, macam ni. Maksudnya, ni pun dia orang dah jumpa saya ni. Kalau tidak, dia orang pun buat juga. Kalau kadang-kadang tak ada, tak apa. Macam awak ni background tak ada. Ni, permainan tulisan pun sama juga. Awak main hitam putih tu saya kata tak ada kreatif ni. Hitam putih sama. Faham tak? Kerja awak ni dia macam very simple. Copy paste, that's it. Nah bagi. Not like that. Faham tak? So awak kena macam ni. Tengok kan. Dia ada dia punya tu kan. Cuma bila awak tulis ni kena kontra lah macam ni kan, hijau. Awak jangan piece off pula saya cerita ni.
Saya cakap macam ni bukan saya marah awak, memang saya cakap macam ni. Awak kena faham orang. Okey? Ada orang macam orang Melaka dia style Melaka dia. Kalau awak tak faham apa pula ni marah-marah, saya tak marah awak pun, saya cerita. Sebab saya bukan jenis orang yang cakap, ya awak tak buat macam tu ya, tak boleh tahu. Itu bukan saya. Saya kemudian nak buat, nak saya cuba. Okeylah. Saya cuba Saya cuba cakap pelan. Macam ni betul lah. Maksudnya ni macam ni bersegmen ni, saya kata kambing biri-biri duduk dalam bagong. Sungguh dia lebih terkawal. Ringkas kan. Ni ada warna dia, tapi macam ni kan. Kalau saya nak komen lagi lah gambar ni kan. Gambar ni kan. Kenapa dia tinggal macam ni? Besarkan saja. Kan. Ni pun sama. So cuma gambar ni mesti mewakili. Saya tak suka gambar macam ni kecuali gambar ni sangat menarik. Baik awak buat gambar live, kan? Contohnya antara kartun dengan live, baik awak ambil gambar live. Saya bagi contoh macam mana nak ambil gambar yang bagus, nak cari gambar yang bagus. Zaman awak senang je. Zaman awak tak payah ambil gambar sendiri. Awak cari kat internet dia, Google Image, kan? Cara dia macam ni. Contoh katakan awak buat tajuk solat. Okey, katakan saya buat contoh saja. Kan? Sebab ni bidang saya kepada saya kan. Awak buat tajuk solat. Macam mana awak nak cari gambar solat? Awak kena cari gambar solat yang paling unik sekali. Contohnya orang semayang atas kerin. Ada kalau awak tengok kan. Maknanya awak cari gambar orang semayang atas kerin. Sebab benda gambar tu bila orang tengok macam wow, unik kan. Ataupun orang semayang atas padang pasir ke, atas sampan ke. Ada orang semayang atas pelantar ujung tepi parit tu. Kan? Mungkin dia orang Bangla ke orang Pakistan ke, tak kisahlah. Ataupun gambar budak semayang ke yang unik. Faham tak? Maksudnya gambar tu mesti berbeza daripada biasa. Kalau awak cari gambar kawan awak semayang dekat BMI kan, dengan semayang dalam bilik dia 300 benda apa-apa semua, tak best langsung lah maknanya, tak cantik. Faham tak? Macam tu lah, faham kan? Nampak kan? Ni, apa kata? Awak kan? Faham kan? Yang marah saya macam marah je, tak marah Dia kadang-kadang macam saya lah, saya tak marah pun kadang-kadang orang tengok muka saya macam marah macam ni kan. Itulah macam saya juga lah, saya jadi orang tengok macam ini macam garang je sebenarnya. Hati baik tu hati, tapi hati orang tak tahu tu masalah dia kan. Faham kan? Contoh dia macam ni lah Nanti bila awak present, awak tahu saya akan bagi awak markah. Saya akan bagi awak markah awak untuk pembentangan dekat sini. Okey, so persediaan awak, pengenalan awak dan sebagainya. Lagi saya cerita pasal pengenalan nak baik. Kau faham kan? Di awal dia ada pendahuluan, di hujung dia ada rumusan tadi ada kan baik. Sekarang ni bila awak dah siap benda tu, awak ni semua ni yang bukan guru kedua ketiga ni, guru yang lagi lama-lama pun awak boleh buat awal. Saya beritahu awak dah kan. So macam ni tau. Ambil yang ni saya bagi awak. Dah okey. Macam ni. Okey, ini kita cerita tentang macam mana awak nak deliver pula. Okey. Sebab semua saya cerita ni ada markah dia. Saya kira markah dia. Yang pertama ni consultation macam ni kan. Kena 3 kali. 3 kali diskusi tajuk komen bla 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 ni awak kena jumpa saya, minimum jumpa saya 3 kali. Sebab apa? Bila saya jumpa awak saya cerita macam ni kan. Lagi saya nak tengok awak buat. Awak belum buat lagi. Awak buat. Awak tunjukkan saya lagi sekali macam guru ni lah. Tunjuk sekali okey. So daripada awak tunjuk tu saya dah komen lah. Komen. Lepas tu dah 2 kan. Awak kena di sebelah awak pergi betul-betul ni. Awak kena jumpa saya lagi sekali. Sebab dia macam ni. Awak jangan rasa fed up. Sebab saya pun penat. Saya penat bercakap, penat cerita kat awak apa semua kan. Kan? Maksud dia saya akan jumpa awak banyak kali. Sebab saya nak bagi awak markah bagus. Faham tak? Saya tak boleh bagi markah awak dalam keadaan awak tak markah bagus tu awak dapat ilmu. Saya bukan cakap komen-komen, saya bagi awak contoh macam mana orang tulis dan saya buktikan ni tengok orang tulis buku macam mana. Maksudnya dari format dan sebagainya. Cuma buku ni dia bersifat buku teks. That's why dia tak ada gambar sangat. Kan? Tapi buku macam ni orang tak minat. Tapi tak apa, ada buku teks. Sebab tu kalau awak perasan, kalau PTS buat buku, dia cuba bubu gambar.
Sebab apa? Sebab kena ada gambar. Betul. Sebab dia macam ni. Orang suka tengok gambar daripada dengar saja. Contoh kan, kalau awak tengok bola dengan tengok TV bola dengan tengok radio. Go dengan radio. Mana dengan best dengan awak tengok TV? TV kan? Mana best tengok TV kecil tu dengan pergi stadium? Awak beri gambar dekat suasana dia, aura dia, semangat dia. Sama lah dengan konsep dia macam bila awak buat presentation, awak cerita benda tu ada gambar dia. Sebab tu macam orang buat persembahan, dia ada tarian pengiring dia, pakaian dia versi lawa-lawa, ada macam-macam. Benda tu membantu dia punya sembahan. Baik, pada hari kejadian, yang pertama sekali pada hari kejadian, kau kena sedia kat saya yang ni, satu ni, yang tadi tu. Kena sedia kat saya benda ni. Maksudnya bila saya masuk kelas awak saja, awak kena urus kawan-kawan awak supaya datang on time. Maksud dia macam ni lah, awak kena pakai dah malam tu. Esok ni awak nak present, malam ni awak dah beritahu kawan-kawan awak, make sure besok main sini pukul berapa-berapa. Dan awak pukul 8 kena dah ada. Saya boleh terima lah kata. Macam guru yang lepas dia kata apa, kami nak start Ustaz pukul 8.30 Ustaz. Okey, saya kata okey, 8.30 acceptable lah. So saya pun memang sebab dia pun minta 8.30, saya pun relax dulu. Okey, 8.30 saya pun mesti kelas, 8.30 start. Awak boleh buat macam tu juga. Saya boleh bagi awak 8.30 tu sebab awal sangat. Kawan-kawan dah tak datang lagi. Tapi bila saya masuk pukul 8.30 tu, dah ada satu slide ni. Alina ni kat saya atas kursi saya kat sana. Kat belakang. Saya kalau nak duduk sini tapi saya tak nampak. Itu saya terpaksa duduk belakang. Duduk belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, make sure semua kawan awak dah ada. Yang ketiga, awak fikirlah nak bagi nampak tinggu awak tu seragam macam mana. Nak pakai jaket macam guru lepas tu. Saya tengok dia cara dia pakai tudung apa semua tu, colour tudung sama macam tu lah maksud dia. So dia ada nampak dia punya pakatan, dia fikir dari sudut presentable pakaian dia. Yang presentable. Kemudian line up dia macam ni. Katakan awak line up sini 5 orang, 6 orang, yang present dia boleh duduk ujung tu. Lepas tu awak boleh buat macam ni. Orang yang present dia tak payah buat apa-apa. Ada orang akan tolong slide. Dia tak adalah macam dia juga nak macam dia juga nak pergi. Tolak tak pergi pula. Macam tu kan. Dia jadi macam kalau dia orang biasa tak apa, kalau orang dia jenis gambar, dia kesukaran tu menambah gambar dia. So kalau awak dah set seorang, masa aku present kau tolong tolak masa lepas tu kalau awak nak suruh kawan awak macam mana? Suruh senang je, okey, next ataupun awak nak patah balik back je lah. Okey? So orang yang present tu dia jangan duduk atas skrin dengan orang. Maksudnya dia jangan jadi wayang kulit lah, faham tak? Awak tembak kat skrin, benda. Atau awak duduk tengah-tengah. Kan orang tak nampak. So awak boleh duduk ujung tu, awak dah jalan-jalan sikit boleh. Lepas tu, dari segi penyampaian awak tu, awak kena ada komunikasi. Macam saya dapat bukan macam minggu lepas guru awak ni okey. Ada guru yang selepas guru awak tu, dia orang memang kurang okey. Sebab dia cakap satu hal aja. Macam mana awak nak komunikasi? Senang je. Okey, kawan-kawan semua apa khabar? Komunikasi lah tu. Dia pun jawab, baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah ready ke? Dah. Mana? Tolong jangan main ni, mic tolong. Macam itulah kawan dan kelas komunikasi kan. Baik. Siapa orang yang pertama? Yang pertama esok awak. Okey. Orang yang pertama kena buat 3 benda. Yang pertamanya adalah salutation. Salutation ni ada 3 benda juga. Yang pertama kepada Allah, alhamdulillah. Tu salutation kepada Allah. Bismillah dulu, bismillah, alhamdulillah. Yang keduanya salawat Nabi wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya adalah baca doa lah, dan juga salutation kepada orang. Orang tu dalam kelas ni ada 3 jenis orang. Yang pertama lecturer awak saya lah, yang dimuliakan Ustaz Ramli. Okey, boleh kata gitu. Yang keduanya barisan rakan-rakan seperjuangan, maknanya awak punya guru awak lah.
Yang ketiga adalah para sahabat-sahabat. Tiga benda kan. Itu salutation. Yang keduanya ta'aruf. Yang keduanya adalah pengenalan ataupun ta'aruf. Pengenalan apa? Pengenalan ahli. Okey, di sebelah kiri saya, mana awak kalau boleh memperkenalkan mengikut giliran. Bagi dia puan lain ikut giliran. Ni awak perkenalkan dia. Okay. Yang ketiga apa dia? Yang ketiganya adalah pengenalan tajuk. Sebab awak yang mula. So pengenalan tajuk awak adalah okey, sebelum kita memulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan tajuk kita hari ini adalah guru kami perlu melaksanakan tugasan bab kedua bla 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 bla. Lepas tu awak buat cara umum lah dia punya introduction dia. Tajuk ni sebenarnya adalah berkaitan dengan bla 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 bla. Ataupun awak boleh ambil ayat tu, ayat yang di penghujung apabila habis topik ni, student sepatutnya memahami ni. Maknanya okey, dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan latar belakang hubungan etnik di Malaysia. Ini guru pertama lah. Itu 3 benda awak kena buat lah. Siapa yang last? Awak last. Last pun kena buat 3 benda juga. Siapa yang last kena buat 3 benda juga? Yang pertama adalah rumusan. Rumusan ni, dalam ni pun ada rumusan. Rumusan ni macam mana tak? Rumusan ni awak buat satu conclusion tentang topik tu. Apa yang awak nak orang faham, orang bertindak, orang melakukan selepas awak bentang tajuk tu. Contohlah awak bentang tajuk etnik kan. Apa pesanan yang paling baik untuk awak boleh pesan? Contoh macam ni lah. Berdasarkan pembentangan kami, so kita sedar bahawa kita perlu menjaga bla 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 bla. Yang menjaga sensitivity, menjaga sensitivity bla 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 bla. Kan kita kenalah cakna bla bla bla. Itu rumusan. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya adalah minta maaf. Okey, sebelum awak bahaya awak kata gini, saya mewakili sahabat-sahabat saya yang membentang pada hari ini, saya ingin memohon banyak kemaafan sekiranya sepanjang pembentangan kami selama lebih kurang sejam ini kami ada melakukan kesilapan terkasar bahasa dan seumpamanya. Mungkin awak dah tahu tegur kawan-kawan awak main telefon ke apa kan. Tapi awak jangan tegur boleh, tapi tegur dalam keadaan yang tidak berhujan. Profesional dia memang macam tu. Dia macam ni lah, macam orang dewasa lah kita katakan. Dia kalau dia tak mau dengar tak apa kan. Tapi awak guna teknik lah. Contohnya kalau dia respon baik, awak bagi gula-gula. Itu pun satu teknik yang bagus juga kan. Maknanya awak, contohnya kalau dia respon, awak tanya soalan, apa saya cakap tadi, dia jawab. Itu jawapan dia, awak bagi gula-gula satu. Contohnya itulah guna alat untuk menarik perhatian dia kan. Lepas tu yang pertama tadi pada rumusan, yang keduanya terima kasih, yang minta maaf, yang ketiganya terima kasih. Maksudnya dan sebelum akhir saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana membimbing dalam pembentangan ini, sahabat-sahabat seperjuangan saya dalam kumpulan saya dan juga semua sahabat-sahabat yang mendengar pembentangan kami dengan sabar kan, dengan supportif sekali. Satu tepukan untuk semua. Awak boleh buat gitu kan, ataupun awak buat sebelum kami berakhir kita akan menyampaikan sebuah pantun. Boleh ke buat gitu? Kan, Pulau Pandan Johor Tengah, Gunung Jaib yang macam tu. Kan? Ataupun awak kata gini, kita tak nak dalam grup awak ni ada talent baik punya. Dia pernah masuk audition. Dia pernah masuk ni. Contohnya dia pandai main apa? Main gitar. Dia pernah masuk Got Talent punya. American Got Talent kan. Okey, dia pandai apa? Sebelum kami buat hari ni, kami ada satu persembahan. Yang cuba cari tajuk je lah. Tajuk yang ada dalam tajuk topik ni lah. So, macam saya melepas ada seorang grup tu, dia akhir dengan, dia buat lagu sikit. Sebab member dia pandai main gitar, dia buat persembahan. Faham tak? So, itu ada markah kreativiti dalam menyampaikan persembahan. Lepas tu, di hujung tu, kan, banyak orang pakai kahut lah. Kahut ni, walaupun awak present dia tak bagi perhatian sangat, tapi bila kahut dia suka. Dia suka. Sebab ada hadiah sikit lah. Awak buatlah hadiah yang awak mampu lah. So dia buat kahut, dan kahut itu ikut suka awak lah nak buat 5 ke 10 soalan ke. Tapi kalau boleh jangan susah, jangan serius-serius sangat. Dia untuk for fun saja. Bahkan sebahagian daripada soalan yang student buat saya tengok tak betul soalan tu. Dalam konteks membuat soalan kalau kita belajar lah. Tapi kita okey je, biar pilih kita kira for fun. Faham tak? Okay, baik.
Dah habis semua, awak kena bagi saya lagi 2 benda. Satu, yang ni dah bagi. Yang kedua, kau kena bagi saya gambar awak dalam kumpulan presentation. Sebenarnya sebelum present ke, sampai present ke, awak ambil gambar dalam grup. Tak kisah. Kalau awak, kadang awak terlupa kalau buat lewat kan. Pertama tunggu orang tu, dah ada awak ambil gambar tu. Yang keduanya, kena ada satu orang yang bukan guru awak, dia tolong ambil video. Ada markah tu. Video. Ini dia panggil video aktiviti pelajar. Sebab sekarang ni bos dia nak benda tu. Kena lepas awak ambil gambar tu, kan? Suruh kawan awak, adakah habis satu presentation tu? Tak semesti habis lah. Kalau habis lagi bagus. Dia cantik je, perfect satu story. Tapi kalau terpotong-potong tak apa. Kan? Dan yang tu nanti, video tu nanti awak kena masukkan dalam YouTube. Awak edit sikit, buat gambar awak ke macam-macam macam ni juga. Kan? Bila awak present apa semua, awak masuk dalam YouTube. Lepas tu awak kena bagi kat saya, WhatsApp saya, address dia. Sebab nanti saya kena link ni, saya dah buat saya lepas. Saya akan link benda tu dekat ECT. So kalau kita tekan dekat ECT, nanti boleh link awak punya video, awak punya presentation awak. Sebab dia macam ni, benda ni kalau dia nak audio senang. Kalau apa dia panggil MTech apa E-Tech apa dia mana audit kan, benda tu ada, boleh kita check. Dia boleh tengok kat sini dan dia boleh tengok dalam. Okey, baik. Lepas tu bila awak menyampaikan tu, apa markah dia? Macam ni markah yang paling besar adalah kalau awak ni menyampaikan dengan selambut dan konten dia ada. Maksudnya jangan terlampau sekejap. Ada orang dia cakap sekejap sangat. Kan? Saya pun tak dapat point. Dia ni cerita apa ni? Kosong, dia tak ada isi. Tu kena jaga-jaga. Kan? Kalau you sampaikan, bagi ada isi sikit, lama sikit dan selambut. Saya beritahu awak, saya buat macam ni. Secara asasnya saya akan buat macam ni. Bila saya tengok awak present, saya buat macam ni tau. Ni untuk masa awak present saja. Saya akan buat 5 hal. Kan? Saya tengok awak present biasa je, saya akan bagi 3. Okey. Kalau saya tengok awak, dia ni ekstra sikit lah. Kalau saya tengok awak perfect dengan selambanya, ada video lagi, dengan ada komunikasi lagi, 5. Tak bukan 6. Tapi bagus sebab saya panggil semua guru. Saya tak dance. Faham tak? So guru yang bukan guru kedua dan ketiga, guru yang lama-lama tu awak dah nampak kan. Kalau nanti awak buat, awak boleh je setelah saya beritahu awak ni, awak berjumpa saya dan awak boleh ada masa yang lagi banyak untuk betulkan dan sebagainya. Instead of guru dia orang yang tak berlalu. Tapi saya nak bagi adil kat guru ni apa dia? Saya nak bagi adil, saya tidak akan terlampau straight dengan orang-orang yang awal lah. Faham tak? Apatah lagi kalau dia orang buat bagus. So far memang dari sudut format apa semua tu bagus dah. Cuma dari sudut yang tak bagus tu, bila menyampai tu ada tak prepare ni. Orang tu ada tanda-tanda tak prepare ni, dia buat macam ni. Dia baca. Kalau awak tengok lama aja, saya dah buat dah minggu lepas, bukan guru awak, guru lagi satu. Dekat bilik sebelah, guru ada senang. Saya tengok seorang budak lelaki ni, dia baca banyak. Saya pun okey, lepas dia baca tu, next slide, okey, saya stop dia. Saya tanya balik soalan yang baru 5 minit dia cakap tadi. Sorry, 5, 6, 10 saat tadi. Tak, dia just bagi tahu. Saya tanya dia, apa maksud benda tu? Dia tak ada jawab. Saya tengok dia baca tu, dia bagi satu signal kat saya bahawa dia tak prepare. Dan saya confirm benda tu apabila saya tanya dia tak ada jawab. So awak kena elakkan. Kalau saya tanya awak tak ada jawab, saya paling kuat saya bagi awak 3 ni je. Kalau semua ni mata awak persentasenya adalah 30, dia mungkin akan dapat dekat sini 15 ke bawah lah. Di dalam bab delivery penyampaian sajalah. Saya itu lah lebih kurang saya dah cerita semua benda yang sepatutnya saya cerita kat awak. Okay, so awak boleh bagi tahu kawan-kawan, dengar balik video yang awak rakam apa semua ni. Dan awak memang kena buat betul-betul perubahan.
kan, sebab awak esok tadi guru jumpa saya, guru dia jumpa pagi tapi dia esok petang tengah hari. Awak ni bahaya, kita bukan nak keluar sebab awak tak boleh tunjuk kat saya lagi sekali dah, sebab awak dah 6 lebih. Awak kena memperterjemahkan daripada komen saya tu, awak dah faham betul-betul. Sebab kemungkinan tak faham tu ada. Maksudnya sebab ada orang grup macam ni, saya cerita-cerita besok dia buat. Awak tak nak saya tahu tau kalau awak ubah ke tak ubah.